Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang bahagia hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung bacaan dan perbincangan buku yang bertajuk Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu, yang disusun ataupun dibincangkan oleh saya sendiri sebagai penulisnya. Kita sudah masuk muka surat 26. Bab ini saya memilih untuk baca line by line. Ada bab yang kita akan pergi secara rumusan, tapi ada bab yang kita akan pergi secara baris per baris, kerana banyak insya-Allah faedah-faedah yang boleh didapati daripadanya. Sebelum saya lupa, esok insya-Allah dalam pukul 8-9 begitu boleh tengok online, mungkin di di Facebook Pro Media Tajdid Seminar Nur Muhammad, yang sebenarnya kami rancang semenjak sebelum daripada PKP lagi, 2019. Tapi tangguh, mula-mula nak buat sendiri. Kemudian nak buat secara online sahaja. Kemudian tiba-tiba nak buat gitu, nak buat begini. Tengok-tengok, ada pihak lain buat dulu. Terkejut kita, oi, kita rancang lama dah. Nah, tapi bagus juga. Selepas mereka buat tu, lagi banyak benda yang kita dapat untuk kita counter balik dan kita bahas secara ilmiah lah. Dan alhamdulillah Hana yang kira bagi cadangan dan juga kita susun penceramah-penceramah ataupun pembentang pun kita yang bagi cadangan dan diterima. Dan tempoh hari berita baiknya, tiba-tiba bila kita, salah seorang daripada anggota asal yang menganjurkan ini menceritakan tentang program itu kepada masa perkampungan sunnah yang saya cuti tempoh hari ke sana tu. Jadi ada orang cerita pada rektor QUIPS, Kolej Universiti Sampureleh, dan dia pun pergi cerita pada saya bersama Mufti, dan mereka pun setuju untuk membiayai program tersebut dengan syarat kena buat kat sana. Itu cerita dia. Pandai juga dia. Dia kata boleh, tapi kena buat tempat dia. Kita kata tak apalah, nak mana-mana pun, sebab hari ni tak kisah tuan-tuan, online boleh ada belakang. Dan yang penting adalah ada rakaman. Itu paling penting, rakaman penuh, lengkap. Dan style kita memang kita suruh buat kertas kerja akademik, bukannya sembang balik, tak. Buat kertas kerja akademik, dan kertas kerja itu insya-Allah kita akan kumpul, edit balik dan akan terbitkan. Itu nak menggambarkan betapa seriusnya kita nak kita kata membahaskan hal itu secara ilmiah sungguh-sungguh lah. Bukan sekadar emosi, bukan sekadar kerana kita ni tak minat kepada aliran tersebut, bukan, tapi kerana ilmu, kerana memang nak cari kebenaran. Jadi esoklah mereka akan bentang apa semua. Anda tak pergilah, sebab kita bukan salah seorang pembentang apa semua, tak terlibat, cuma balik tabir dan memberi input lah. Antara pembentangnya adalah, yang pertama, keynote speakernya adalah Profesor Dr. Wan Muhammad Azam Muhammad Amin daripada UIA. Ini kalau siapa pernah tengok buku dia, bertajuk, dia ni profesor dalam bidang akidah dan falsafah, tasawuf. Tapi masalah kita ni, itu saya kata tu, bila kita dengar seorang profesor tu mengajar bidang tasawuf, kita duk ingat dia mesti orang tasawuf lah. Sebenarnya di sana ada orang yang belajar tentang tasawuf, tapi akhirnya dia boleh menjelaskan dengan lebih baik tentang selok-belok dan kesalahan-kesalahan yang ada dalam tasawuf itu sendiri. Dan ini yang saya dapat bila Ana duduk 3-4 tahun sebelum ini dengan dia,
Tiap-tiap pagi yang nak duduk pergi UIA, duduk pagi-pagi sejam duduk minum dengan dia tu, benda-benda fawaid atau faedah-faedah inilah yang kita dapat. Jadi dia akan membincangkan tentang teori ahli falsafah tentang kejadian awal alam ini. Sebelum adanya Quran Sunnah, Rasulullah SAW, Sokrates, Plato, Aristotle ni, golongan-golongan ahli falsafah Greek, Roman ni, duk bincang dah macam mana alam ni wujud ni. Jadi masing-masing bagi pandangan tanpa panduan wahyu. Maka yang ni kata begini kok, yang ni kata begini kok. Mari pula geng-geng Yahudi ni, bumi ini di atas seekor tanduk kerbau. Kerbau tu duduk di atas seekor ikan nun. Tu dia. Jadi pelbagai teori lah, sebab tak ada panduan wahyu. Bila Quran mari, Quran cerita Allah khaliqu kulli syai', Allah yang buat segala-galanya. Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah kata aku cipta langit bumi dalam masa 6 hari. Maka ada di sana juga cara jelas Quran sebut bagaimana Allah cipta alam ini. Kemudiannya secara turutan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab yang besar Al-Bidayah wan Nihayah telah menyusun sejarah daripada alam mula-mula diciptakan, masuk Nabi Adam, masuk Nabi, sampailah kepada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Itu dia cuba tulis satu karya sejarah yang bermula daripada awal alam ini diciptakan, sampailah zaman Nabi Muhammad, sampailah ke zaman dia 700 Hijrah lebih itu. Jadi besar mana kitab Bidayatul Hidayah, besarlah. Kita boleh tengok terjemahan Indonesia pun dah ada. Jadi bab awal daripada kitab tersebut duk bincang tentang bab khalaqallah, bab awwalu ma khalaqallah dia panggil. Bab makhluk-makhluk yang terawal diciptakan oleh Allah. Daripada Bidayatul Hidayah, mari seorang ulama semasa ni dia keluarkan bab Nabi dan Rasul, jadi Qasasul Anbiya tu. Satu jilid, tapi bahagian awal adalah bincang tentang bab awwalu ma khalaqallah. Bab makhluk-makhluk yang terawal diciptakan oleh Allah. Maka dia cerita, mula-mula makhluk diciptakan oleh Allah ni apa? Nur Muhammad ke? Tak ada. Ibn Kathir tak masuk. Tapi jelas perbincangan tentang adalah sama ada qalam ataupun arash Allah Azza wa Jal. Itu ada riwayat dia, walaupun ulama khilaf yang mana dulu, tapi yang jelas sama ada qalam ataupun satu lagi arash. Itu ada nas, memang ada. Nur Muhammad memang tidak ada nas yang sarih daripada hadis, daripada Quran, apatah lagi daripada hadis Nabi SAW. Yang ada hadis palsu, yang ulama-ulama sufi sendiri pun kata palsu. Ulama-ulama hadis sufi kata palsu. Ni yang kita kata mereka duk guna pusing-pusing juga ni. Kemudian Allah cerita bagaimana khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah cipta langit dulu, kemudian Allah cipta al-ard, bumi. Bumi ni pula Allah cipta gunung ganang dulu sebagai pasak-pasak. Semua ada aturan dia tu. Sebab tu bila Quran ada, tak ada masalah dah bagi kita orang beriman. Kita tahu Allah cipta alam dan ini aturan dia. 1, 2, 3, 4. Apa sumber? Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Selepas semua dah tercipta, barulah perbincangan tentang Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir tu. Dan sebelum tu dalam ayat tersebut malaikat tak setuju sebab mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la, maksudnya apa nama, dibincangkan tentang makhluk-makhluk yang membuat pembunuhan apa semua. Ulama bincang siapa makhluk tu. So pandangan yang paling masyhur jumhur kata jin sebab jin ni taklif macam manusia. Ada dosa pahala, ada seumpamanya. Sebahagian ulama ada juga bincang kata ada dah makhluk yang namanya macam manusia tapi belum sempurna macam manusia. Ini teori. Ada pandangan tu teori. Itu yang dinama sapien lah apalah tu. Maksudnya manusia yang macam bukanlah beruk macam si apa nama teorinya tu? Darwin itu. Cuma manusia ni manusia yang tak sempurna. Dikatakan sudah ada sebab bukti arkeologi ada. Maka mereka kata ada. Sebahagian ulama terima walaupun minoriti, dia kata sudah ada makhluk yang macam manusia tapi tidak sempurna. Belum ada akal, dia berfungsi sebagai itulah. Cuma yang betul-betul manusia yang sempurna, ahsanu amalat,
surah inna anzalnahu, surah At-Tin, wat-tin wa zaitun, wa turi sini, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan tu. Maka itu rujuk pada Nabi Adam dicipta secara sempurna dan akhirnya diturunkan ke atas muka bumi dan jadilah zuriat kita hari ini. Itu perbincangan-perbincangan yang termasuk bagi saya daerah ghaibiyat. Maka ghaibiyat ia isu akidah. Bila isu akidah sama ada usul ataupun furuk, berhajatkan kepada nas, tak boleh reka langsung. Sebab tu bila tanya bagaimana alam ini tercipta awal, nak dapat tidak, kita mesti tak boleh memandang-mandang. Yang berlaku pada kelompok ini, mereka telah campur aduk antara teori falsafah, speculative mind, dipanggil philosophical speculative, dengan fakta daripada nas. Mereka kata Nur Muhammad makhluk pertama diciptakan, dan daripada Nur Muhammad lah alam ini diciptakan. Kerana Nur Muhammad ni alam ini diciptakan. Nah, kemudiannya Nur Muhammad tu mari daripada mana? Nur Muhammad itu daripada Allah. Tu dia. Dia akan berjakit lah. Maksudnya Nabi Muhammad ni siapa? Asal usul dia. Nabi Muhammad ni asal usul dia siapa? Allah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad ni siapa? Insanul kamil. Nabi Muhammad ni adalah seolah-olah, dia tak sebut, tapi gambaran seolah-olah macam Kristian duk buat pada Nabi Isa. Nabi Isa adalah incarnation, jelmaan the Godfather in the form of the human being, yang paling sempurna. Nak tengok Tuhan dalam bentuk manusia, tengoklah Nabi Isa. Itu proses yang sama. Kalau kita terus menerima konsep Nur Muhammad, itu yang akan berlaku. Sebab tu kita kena tentang sungguh-sungguh yang namanya Nur Muhammad ni. Sebab tu dalil tentang Nur Muhammad ni tak ada yang sahih. Sebab benda memang bukan daripada Islam. Memang bukan daripada wahyu. Memang Islam datang untuk mengkritik, membanteras akidah tersebut. Tiba-tiba tukar jadi nama Nur Muhammad, jadi pening. Nampak okey comel tu. Berapa ramai orang Melayu nama Nur Muhammad ataupun Muhammad Nur? Tak ada masalah. Cuma kalau kita pegang lagi Nur Muhammad ni makhluk pertama diciptakan, dan kerana Nur Muhammad lah alam ini diciptakan, maka dia akan pergi satu lagi step. Golongan Brelwi sebagai contoh di India. Nabi Muhammad daripada cahaya, maka Nabi Muhammad tak ada bayang. Ni ustaz kita kecek ni. Ustaz kita di Malaysia ni. Nabi Muhammad kan daripada nur, cahaya. Maka kalau kita suluh dia, tak ada bayang dia. Aku kata bila mu suluh dia? Dia berkata kan ada kisah ketika mana Rasulullah sedang bertemu dengan Padri Buhairat. Rasulullah bila berjalan, awan akan tutup. Dia tak ada bayang apa semua begitu begini. Dia mula nak cerita benda-benda yang khawarikul adah, tapi tidak ada dalil sahih. Kita pula peliklah lagu mana. Selagi mana sahih adalah Quran, kisah Isra' Mi'raj ni paling tak logik di akal. Paling tidak logik sekali. Tapi sebab Quran cerita, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir lah. Kemudian mari pula hadis Nabi cerita begini yang sahih. Maka pelik macam mana pun sebab ada dalil, khalas. Itu logik iman dia panggil. Iman kita kata sahih. Dan itulah yang Abu Bakar ajar pada kita, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu digelar sebagai As-Siddiq kerana mari daripada Muhammad. Kita pun kalau orang mari cerita benda pelik lagu mana pada Rasulullah, ada dalam Sahih Bukhari, khalas. Itu sikap kita orang awam sepatutnya. Mari cerita benda pelik mana ni? Tok guru saya cerita dia mimpi. Minta maaf. 14 geleng pun kami tak percaya. Melainkan kamu datangkan daripada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham yang ni tuan-tuan, selamat agama ni. Daripada kekarutan para penceramah, para bomoh pawan dukung yang duk bawa nama agama tapi duk mengarut atas nama agama. Tapi kalau kita tak faham yang ni, masyarakat di luar sana tak faham yang ni, tu mari orang ni cerita begini, mari orang ni cerita capal percaya,
Mari orang ni cerita, bahtera Nabi Nuh punya kayu pun beli. Ni mari cerita kayu kokar ni lah. Dulu kayu yang digunakan untuk buat bahtera Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa, percaya. Kena tipu dengan begitu. Ni kita kata kena beza kita dengan orang yang tak mengaji di luar sana. Paling tidak tentang hakikat iman kepada hal-hal ghaib. Yang mana kita mengaji hal ghaib mesti hanya pertama qala Allah, yang kedua qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang sahih sahaja sebab ia termasuk hal ghaibiyat. Kalau kita pegang yang ni selamat banyak kita tuan-tuan. Marilah. Insya-Allah kalau Dajjal pun mari, naudzubillah min zalik. Tapi terbukti dalam hadis sahih, Dajjal mari nak menipu seorang pemuda yang saleh di Madinah dan Dajjal bunuh dia, belah dua dia. Dajjal kata, kamu percaya aku ni Tuhan kamu? Dia kata, tak, kamu Dajjal. Hadis-hadis Nabi sebut kamu Dajjal. Ciri-ciri hadis ada sebut kamu Dajjal. Dia pun belah dua pemuda tersebut. Ni hadis sahih. Boleh tengok cerita tentang Dajjal. Bila belah dua, Dajjal hidupkan dia balik. Dajjal kata, sekarang kamu percaya? Tadi aku bunuh kamu, sekarang aku hidupkan kamu. Kamu mengaku tak aku Tuhan kamu. Pemuda ni kata, aku lebih yakin kamu adalah Dajjal sebagaimana yang hadis Nabi sebut. Maksudnya apa? Orang yang akan selamat di akhir zaman ketika zaman fitnah Dajjal adalah orang yang benar-benar pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedoman dia tu. Kalau dia tak mengaji hadis, kalau dia tak jumpa hadis sahih, adakah dia akan yakin sebegitu? Pasti tidak. Dia akan kena tipu. Dia akan tertipu. Dan itu telah berlaku lah. Itu telah berlaku. Tapi pemuda tadi bagi isyarat pada kita bahawa yang terbaik adalah hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk muka surat kita ni 26. Ya, sila. Sebab apa macam kita kan kalau kita solat, betul. Biasanya benda-benda begitu kerana fadilat, ada palsu lah yang apa semua. Dalam bab Nur Muhammad ni nak kata ada fadilat khusus tidak ada. Cuma dia hadis tadilah dia cerita tentang Nur Muhammad ni. Nur Muhammad dicipta Nur Muhammad ini, alam ini diciptakan sekian dan akhirnya dia lebih merebak bahawa Nabi Muhammad ni jadi ada kesaktian-kesaktian tertentu, dan kemuncaknya Nabi Muhammad ni mereka akan anggap, cara mereka praise Nabi Muhammad dah macam bukan seorang manusia lah, dah macam malaikat lah cara dia bercakap tu. Okey, satu. Tapi kalau kata kerana ada fadilat khusus, wallahu alam, setakat ni tak jumpa. Cuma yang saya duk perhatikan kenapa mereka sungguh-sungguh sangat ni, dia ada kaitan dengan doktrin ataupun aliran-aliran yang mereka pegang. Aliran arus perdana yang mengakar di alam Melayu ni, dan tarikat-tarikat mereka ni duk bergerak atas modal Nur Muhammad tadi. Jadi segala ajaran dia, segala dia punya fadilat dalam ajaran-ajaran dia tu ada kaitan dengan yang namanya Nur Muhammad ni. Sebab itulah kalau kita boleh runtuhkan doktrin Nur Muhammad ni tuan-tuan, banyak benda kita boleh settle. Sebab banyak konsep ni. Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7. Dia benda sama tapi dia macam duk sekongkol dalam tu semua. Benda falsafah belakang. Tapi bila tukar nama jadi Wahdatul Wujud, kan sedap dengar tu. Maratibul Wujud. Bunyi tu, kita pula jangan-jangan dengar ni. Hebat ni, ilmu tinggi ni. Jadi, kalau kita akan tengok nanti, golongan yang menjunjung benda ni, mereka hidup dengan moda-moda ini untuk menceritakan tentang kehebatan Tok Wali, Zauqi lah, Isyraqi lah, dapat nur. Semua tu ada kaitan dengan benda-benda yang berpunca daripada antaranya Nur Muhammad tadi, Wahdatul Wujud apa semua ni. Jadi dia ada kepentingan yang sangat besar di situ. Mereka hidup, mereka mendapat tempat, mereka disanjung, mereka dapat perhatian masyarakat awam di alam Melayu buat sekian lama kerana duk jual modal berdasarkan Nur Muhammad. Orang Melayu kita pula bila dengar Nur Muhammad, dia jadi cair. Mari
Mari siapa dia yang mengaku cicit Nabi, entah mari pada mana pun dia pening dah. Tu belum Dajjal, tuan-tuan. Kalau Dajjal mari tak tahulah. Na'udzubillah min zalik. Cumanya kalau nak pergi jauh lagi, saya boleh kata Nur Muhammad ini antara lain kesan besar dia pada akidah ni, kemuncaknya dia boleh membawa kepada Nabi Muhammad dianggap sebagai Tuhan dan Tuhan itu adalah Nabi Muhammad. Itu kemuncak dia tu. Na'udzubillah min zalik. Ni akidah apa sebenarnya ni? Tapi golongan-golongan yang duk pegang ni mereka tak katalah begitu. Mereka kata mana ada itu mengaruh apa semua. Sedangkan kita tengok pattern yang sama dengan agama sebelum kita, iaitu Nasrani. Jadi begitu. Kerana penyusupan falasifah ni. Penyusupan falsafah-falsafah yang tak ada dalam skriptur agama wahyu. Kalau kata kepentingan, itulah antaranya. Apatah lagi kalau di Malaysia kita ni yang memang mendapat tempat. Memang mendapat tempat. Mereka marah bila kita kritik Nur Muhammad apa semua begitu begini. Tapi kalau kita tanya, tapi dalam masa yang sama mereka pun tak setuju dengan ajaran hakikat makrifat ala-ala lepat, wan hizam apa semua tu. Haji Sya'ri di Shah Alam. Lepat, wan hizam, apa lagi? Beberapa nama lagi. Yang lagi klasik adalah siapa dia? Hai-O tu. Apa nama? Hakikat Insan punya penulis itu. Nah, siapa dia nama? Ahmad Laksmana. Nah, tapi kalau kita tanya, apa punca doktrin mereka tu? Apa sumber pemikiran yang mereka dok bawa sampai dok takwil Quran, sampai dok buat benda-benda lucah apa semua dalam menafsirkan Quran? Mari daripada benda tu lah, benda sama. Tapi golongan aliran arus perdana ni mereka cuba kata, tak, itu mereka yang salah faham. Kalau mereka faham cara kami, tak jadi macam tu. Dia nak bela juga. Kemuncaknya saya tanya sahabat-sahabat yang dok bela lah doktrin-doktrin ini ya. Sebab benda ni tak ada dalam Islam ni, tak ada dalam Quran Sunnah ni. Kemuncak saya tanya, Syekh, kalau seorang manusia ni Muslim, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak terima Nur Muhammad wahdatul wujud martabat 7, adakah benda itu mencederakan Islam dan iman dia? Masuknya nanti masuk kubur, nak masuk syurga jadi terlekat. Sebab apa? Kamu dulu duk lawan Nur Muhammad. Adakah sahabat hak tu? Dia bukanlah begitu, tapi tengok. Jadi apa syubhan ni? Dahsyat benda ni 1000 tahun. Kita nak buang ni benda 1000 tahun. Sebab tu saya kata kerja kita ni bukannya akan jadi esok. Dah. Kita tak akan sempat tengok pun benda ni. Maksudnya berjaya dibasmi ke apa semua, bukan kita dah, anak cucu kita. Dan kita dah buat kerja hari ni dah. Pening tuan-tuan, kalau jumpa dengan orang minat benda ni, tak payah banyak, dia dah kopi, bawa jangan mereka. Allah, apa benda dia tu sembang. Begini, hakikatnya begini. Kita dengar tu sekali, macam ilmu tinggi lah, ilmu dalam lah. Macam mana? Dia tak ada tarikan pada akhirat lah. Macam kita beramal ni sebab kita yakin ni. Betul. Yang saya tertarik saja lah. Saya pun jumpa orang ni memang. Betul. Orang yang ada pengalaman tahulah. Ya, dia begini, dia lebih kepada bahawa kalau mereka terima, dia begini, pada mereka menganggap bila mereka jumpa ilmu tu, mereka telah mencapai tahap tertinggi yang orang lain. Kamu semua ni level apa dia? Syariat. Benda dalam kitab. Kami ni atas lagi pada kamu lah. Sebab kami dah jumpa diri kami yang sebenar ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ni. Kami dah jumpa diri kami yang sebenar. Apa dia? Kami, dalam diri kami, roh kami ni, siapa dia asal? Mari mana? Mari daripada Tuhan lah. Jadi kami dengan Tuhan ni siapa? Tu bila kamu duk cari, kononnya cari Tuhan, rupa-rupanya tengok dalam cermin, cermin mimpi M. Nasir. Tengok dalam cermin, rupanya aku jumpa aku dalam tu. Selesai masalah. Nampak macam falsafah, tapi sebenarnya mengarut lah. Nampak macam falsafah lah, apa semua tu begini. Kita pun ajak, jom je, ajak azan ni, nak pergi semayang. Ada apa pergi dulu? Tuan, piyah atas kepala ni.
Dan sekarang ni semakin ramai orang muda duk terlibat dengan hal-hal ini. Yang saya nampak sebenarnya jenis malah nak semayang je. Jadi bila jumpa kononnya ajaran agama yang kata semayang tak wajib, oh sedang elok. Itu sebenarnya. Malah nak semayang bang je asalnya. Nah, bila jumpa, ni lah Islam sebenar ni. Tak payah semayang, niat-niat begitu je. Dia panggil apa? Macam-macam lah istilah. Jadi, kita nak cuba yakinkan pihak aliran arus perdana ni, dalam mana mereka duk benci kepada ataupun mereka tak terima golongan hakikat makrifat yang pada mereka juga sesat. Dan mereka punya kesesatkan. Tapi mereka tak boleh terima bahawa punca kesesatan ideologi itu mari daripada Nur Muhammad Wahdatul Wujud Martabat 7 ni. Tapi bila kita mengaji Tauhid 3, dia kata, ni geng-geng Daesh apa semua jadi ekstremis ni, mengaji akidah Tauhid 3 belakang ni rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Sebab tu saya tanya dalam live tempoh hari pun, kalau tuan tengok live tentang buku Pelabelan Wahabi oleh Prof. Dr. Basri Ibrahim, saya tanya je lah. Saya tanya, Malaysia ni naratif. Naratif ni maksudnya apa dia? Satu formula. Formula yang kata mengaji Tauhid 3 akan jadi mudah mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, mensyirik, mengkafir, mula-mula fasik dulu. Memfasikkan, kemudian membida'ahkan, kemudian mensyirikkan, kemudiannya mengkufurkan. Kemudian akan jadi ekstremis, akan jadi ekstremis, akan jadi yang kedua apa dia? Akan jadi ekstremis, akan jadi ekstremis, dia 3. Ekstremis, teroris dengan radikalis. Kemuncaknya mungkin akan pergi ikut Daesh ISIS. Maka awal tempoh hari 10 tahun dulu dia tangkaplah berapa orang tu. Dia pangkatlah masuk jaga. Maka mereka pun duduk dalam jaga lagi sekarang ni. Dan bila ditanya adakah mereka ni mengaji akidah 3, Tauhid 3 apa semua, termasuk yang pergi ke Syria apa semua yang mati tu, sebahagian besar bukan latar belakang pengajian Islam, tuan-tuan. 90% bukan pengajian Islam. Yang khusus, yang memang balik daripada Saudi. Sebab tu saya tanya, yang balik daripada Saudi ni setakat ni Malaysia, daripada sebelum merdeka sampai hari ni, kalau tidak 1000, mungkin belah 1000 orang. Jadi saya tanya, berapa nama yang dah terlibat dengan ISIS? Bagi nama pada saya. Kalau naratifnya ataupun premis mereka adalah kerana mengaji Tauhid 3 boleh jadi ISIS. 10 tahun dah benda ni dimainkan. Senara Wahabi itu semakin panjang. Jadi kita nak tanya, daripada senara panjang tu berapa orang yang dah jadi ISIS, Daesh? Daripada mufti Perlis sampailah siapa-siapa nama artis-artis pun masuk juga, tak apa-siapa tu, berapa orang? Ni khija jahat ni, tuan-tuan, khija jahat. Ni khija jahat mentohmah para ulama kita, ilmuwan, para dai kita, ustaz-ustaz kita yang duk ikhlas mengajar agama siang malam ni. Dan pihak yang melarang, melabel mereka apa semua benda, tak pernah panggil pun untuk bela diri. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Macam mana engkau tuduh seorang tu sampai tahap macam sesak, macam mujassimah, musabbihah ni kafir, tuan-tuan faham ke tidak tu? Kalau orang tuduh kita ni mujassimah, kafir tu. Dalam akidah jadi kafir. Kafir lembut, kafir. Biar jelas. Sebab tu dia tak guna kafir, tapi dia kata ni ada mujassimah, musyabbihah. Kata Allah sama dengan makhluk, kafir. Dan dia tuduh orang yang mengaji Tauhid 3 ni lagi tu. Kita kata bila masa aku mengaji sampai tahap tu? Tak ada pun. Bila kita baca terjemahan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arasy, tak ada lah kepala otak kita duk bayang seketul. Apa ni? Laisa kamitslihi syai'. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi mereka duk kata, takut mu fikir gitu. Kepala otak dia kotor, dia kata kita fikir kotor. Ini perangai huduh golongan ini. Jadi saya kata tunjukkan nama berapa orang dah daripada Saudi yang akhirnya terlibat dengan ISIS. Begitu juga UIA daripada tahun 1985 lagi. Silibus UIA Tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Sekolah menengah kita, sekolah Arab berapa lama duk pakai? Daripada 90-an lagi. Berapa ramai? Akhirnya tengok yang duk terlibat dengan Daesh apa semua Syria tu, sebahagiannya saya kenal. Tak mengaji lah.
Duduk kerana pergi sana sebab apa? Duduk tengok YouTube hari-hari. Tu je. Seorang ustaz daripada Kedah tu, bekas orang besar satu parti. Aliran pondok. Jadi untuk nak kata semata-mata kerana mengaji Tauhid 3, jadi ISIS, ini satu benda yang cukup jahat. Tapi permainan. Sebab mereka yang dapat pegang kuasa ketika itu, mereka bina skema tersebut, naratif itu, dan masih dimainkan sampai hari ini. Hari ini mana tangkapan-tangkapan yang baru? Tak ada dah. Ini perlu dibetulkan. Sebab pengganas ni dia tak kira aliran mana. Kadang-kadang mereka ni tak mengaji agama pun. Bahkan sebenarnya bila dia tengok ajaran agama Kristian, agama Hindu pun ada aliran pengganas dia yang duduk di Malaysia ni. Memang ada bukti-bukti kawan kita buat kajian. Tapi kenapa duk fokus pada ni saja ni? Sebab pakar rujuk yang mereka rujuk adalah yang jenis tak berapa beri ke benda ni. Jadi dia buat naratif tersebut. Wal'iyadzubillah min dhalik. Jadi dia berkaitan belaka tu. Ya proses kita lah nak mencerdikkan. Kita sendiri kena faham dulu dan akhir kita nak cerdikkan orang luar di luar sana. Baik, kita sambung ni. Baik, akidah tauhid adalah paksi mutlak yang membezakan Islam dengan agama selainnya. Seseorang yang masuk Islam wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Rukun. Arkanul Islam. Antashhada an la ilaha illallah syahadatain. 2 kalimah syahadah. Bila kita jumpa orang mengaku Islam ataupun satu mazhab dalam Islam, tiba-tiba dia mengucap bukan 2 kalimah syahadah. Boleh kalau kita panggil dia orang Islam? Tak boleh. Contohnya, golongan Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Boleh Google pun cara mereka mengucap syahadah macam mana. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jelas. Muhammadar Rasulullah. Jelas. Nah, 2 kalimah syahadah. Mempersaksikan, mempersyahadahkan ketuhanan Allah Azza wa Jal dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syiah ada pelbagai versi. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Wa aliyyu waliyullah. Wal Khamenei hujjatullah. Wal la'nat ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Mari mana ni? 2 kalimah syahadah kan ni? Sebab tu bagi orang yang mengaji dalam firak, akidah betul-betul, dan guru-guru yang saya rujuk dalam bab ini, saya secara peribadi berpegang Syiah sebagai sebuah agama, bukan lagi mazhab dalam Islam. Dia agama yang tersendiri. Ini bukti daripada kitab-kitab mereka sendiri. Lepas tu kalau jumpa Syiah boleh bunuh, tu cerita lain. Itu kita tak masuk bincang. Dalam perbincangan ilmu, kita bincang ilmu lah. Nak berkawan, nak G to G, government to government, tu cerita lain. Muamalah cerita lain. Rasulullah gadai dia punya baju perisai ataupun dia punya perisai kepada Yahudi. Muamalah isu lain. Tapi untuk mengiyakan, kamu pun sebahagian pada Islam juga. No. Barat panggil, you are Muslim Sunni or Muslim Syi'i. Tengok, dia iktiraf dua. Kamu Muslim Sunni, Muslim. Kita tak ada. Syiah bukan Muslim pada hakikatnya. Ya, secara politik, secara sejarah, ya. Tapi secara hakikat akidah, tidak, tuan-tuan. Siapa yang duk kata lagi, tak faham kata Syiah ni satu agama yang beza dengan tauhid akidah kita, nampak dia tak faham lagi akidah tauhid tu apa. Itu je lah. Jelas. Walaupun kemudian Al-Imam Ghazali rahimahullah kata dalam kitab dia Falqu Baina Firaq apa semua, kalau seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, kalau seseorang itu menghadap kiblat, ahlul kiblah, maka dia tetap ahlul kiblah. Lain, orang yang sesat, selagi mana dia tak syirikkan Allah, kita kata ahlul bid'ah wad dalal. Ni tidak kufur. Ni tidak syirikkan Allah. Waktu Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan apa lagi? Qadariyah, Jabariyah. Ya, kita kata mereka ini ahlul bid'ah wad dalal. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi adakah mereka keluar pada Islam? Tidak. Tapi lain dengan Syiah. Yang gulak ni. Isna Asyariyah Imamiyah. Ali sama level dengan Allah. Ali ni sama level dengan Allah. Akidah apa ni? Kalau mengucap pun tidak 2 kalimah syahadah. Dalam mula-mula kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemudian menafikan syahadah yang awal. Lagu mana?
Jadi itu benda-benda yang bila kita perhalusi, kita kena kejap sungguh dalam masalah akidah tauhid ni. Tuan-tuan, tengok tu dia kata apa. Maka konsep ini dinamakan nafi dan isbat. Bahawa tu seseorang yang masuk Islam wajib mengucap 2 kalimah syahadah, melaksanakan segala tuntutannya dan tidak melakukan perkara yang boleh mencederakan lantas membatalkannya. Ni yang tak ramai orang faham. Mereka kira bila seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, dia dah Muslim. Kita kata iyalah. Tapi untuk sempurna keislaman dia, dia kena menafikan segala perkara yang boleh membatalkan syahadah dia tadi. Sebab itulah dalam pengajian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kita jelas. Bila kita mengaji sifat rububiyah Allah, kita akan mengaji apa sifat yang akan merosakkan sifat rububiyah Allah tu. Bila kita mengaji ilah uluhiyah, ketuhanan Allah, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai tempat, sebagai yang kepadanya kita meminta, memohon segala-galanya, maka kita akan mengaji on the spot, kita akan mengaji perkara yang membatalkan perkara tersebut. Benda inilah aliran tradisional tak boleh terima. Sebab mereka bila mengaji sifat 20, pendekatan mereka itu, yang kemudian sifat 20 tu okey lagi. Tapi sifat 20 mereka ni yang dihuraikan dalam bentuk yang sudah ada pengaruh batiniyah. Ini lagi mengaruh. Sifat 20, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus. Tetapi dalam pengajian sifat 20, mereka tidak on the spot bahas tentang perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Itu jadi masalah sikit. Satu masa saya ingat, sifat 20 yang bermasalah lah. Tapi bila perhati rupa-rupanya, sifat 20 tu, okey lah dia pendekatan. Cumanya cara hurai oleh ulama-ulama ataupun cara hurai oleh orang yang mengajar, yang bila duduk bahas tentang Allah ni sifat wajib dia begini, tak cerita di hujungnya apakah perkara yang boleh menyebabkan syirik pada Allah. Kita mengaji tauhid ni begini, syirik ni begini, on the spot. Sebab apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada, menafikan dulu. Tiada. Ilaha, yang disembah, yang diminta, yang dijunjung, yang dipuja, illallah, melainkan Allah. Barulah isbat. Nafi, baru isbat. Nafi dan isbat. Ni nafi saja. Nafi. Isbat tak ada. Masalah. Isbat saja. Allah, ahad. Tapi tak nafi segala perkara yang boleh membatalkan. Maka pun tempang. Soalan tadilah. Semaya, berpuasa, zakat, haji. Okey, beres belakang. Mari batuk bawang pawan dukun. Okey juga. Ni isu ni. Ni kesan dia ni. Nampak tak? Dia jadi tak balance. Dia, Islam ni ajar buat benda baik. Janganlah duk ajar benda-benda yang kasar ni. La ilaha illallah. Quran ni basyiran wa nadhira. Berita gembira pun Quran cerita, berita khabar yang menakutkan, yang memberikan satu isyarat teruk pun Quran cerita. Al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Jelas. Mesti begitu, baru balance. Tak apa, kita pendekatan kita suruh buat benda baik je. Maka kita pun suruh anak kita, bini kita, rakyat kita buat benda baik, buat benda baik. Bila nampak benda jahat, jangan kata apa. Kita buat benda baik. Apa jadi? Tengah-tengah ramai ada buat benda baik, maksiat pun okey juga. Sebab tidak al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Itu bukan cara Islam berfungsi. Islam hebat zaman Rasulullah dan para sahabat kerana al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Kalau Rasulullah pegang kata buat benda baik je, orang kafir, orang apa nak buat apa, itu masalah mereka, lantaklah. Kita suruh buat benda baik. Tak, kena ada tegahan. Sebab itulah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kena tegur. Jadi inilah masalah kita. Al-amru bil ma'ruf mudah. Nahyu 'anil munkar sudah selalu. Berapa ramai suami, minta maaf lah saya sebut saya umur. Berapa ramai suami yang boleh jaga diri dia. Tetapi bila melibatkan isteri, anak-anak, dia tak boleh tegur langsung. Walaupun dia tahu benda tu salah. Tapi dia boleh suruh buat benda baik.
Semayang, buat ni. Dia boleh suruh. Tapi untuk tegur benda tak betul, anak isteri buat, oi cukup payah tuan-tuan. Kawan-kawan, jiran, keluarga. Jadi nak tegur. Sebab itulah adanya dia panggil fiqhud dakwah, dasar umpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nak katanya selagi mana kita tak melalui masuk cara yang betul, selagi itulah masyarakat, maksudnya cara faham kita tak betul. Itu yang jadi semaya, puasa, zakat, beres belaka. Faham dah semuanya, memang jaga, soleh, khatam Quran, haji, apa semua lagi. Tapi bila melibatkan benda yang ada unsur syirik macam bomoh, pawan dukun ni, pun okey juga. Tak jelas bahawa tauhid tidak akan sempurna melainkan dengan isbat dan nafi ataupun nafi dan isbat. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kalau kita faham yang ni pun solid insya-Allah. Maksudnya kita akan jadi sentiasa berhati-hatilah. Nah, bukan kata beres kau. Boleh kau. Okey kau. Aduk main begitu. Boleh tu, boleh belaka lah. Lepas main isyak, pergi disko. Ada, bapa semayang dah, apa masalah ya? Lepas tu gimana? Tak apa. Esok semayang pula subuh jemaah, apa masalah? Boleh ke begitu? Nak tanya. Tak boleh. Tapi disko tu berat sangat. Ni tidak. Lepas solat isyak jemaah, gimana tu? Jumpa Tok Bomo. Apa? Adalah hajat sikit. Nah, kalau pergi disko tu mungkin tak lah. Tapi Tok Bomo, insya-Allah mungkin ramai akan buat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Perakuan keesaan Allah itu hanya akan sempurna apabila kita melaksanakan segala tuntutan kesempurnaannya dalam masa yang sama, tidak melakukan hal-hal yang sebaliknya boleh membatalkan simpulan lafaz syahadah itu. Jadi bila mengaji rukun iman, rukun Islam, khususnya tentang syahadah dan tuntutannya. Sebab tu saya secara peribadi cukup kita kata rasa kejap, rasa jelas, rasa faham bila mengaji kitab-kitab yang dikarang oleh ustaz-ustaz salafi kita. Sebab dia mengajar tauhid, dia pun cerita selalu syirik ni apa. Sedangkan pendekatan ustaz-ustaz yang di luar daripada ni, dia jadi takut dia nak cerita syirik, kufur. Bagi dia benda tu benda yang ekstrim. Tengok naratif yang mereka mainkan di luar sana. Sampai hari ni takut nak sebut tuan-tuan. Walau dalam kitab-kitab Jawi, ulama-ulama Melayu bersepah nak sebut ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan kufur, ini perbuatan syirik. Yang kita tak setuju adalah duk kata orang ni syirik, orang ni kafir. Itu kita pun tak setuju. Tapi dalam perbahasan ilmiah, pengajian, kita kena sebut amalan sekian-sekian ada unsur syirik yang boleh menyebabkan syirik pada Allah. Itu kena sebut. Oh, dia kata tak boleh, ekstrim. Lepas tu kalau mengaji bab kufur, bab syirik, jangan sebut syirik kufur. Tuan-tuan, perkara-perkara itu dia sebenarnya begini, tak boleh. Dia ada unsur la ilaha illallah. Apa kebeliknya? Adakah pengajian-pengajian mereka semua tak bincang langsung? Tu yang jadi kali duk menyanyi, menasyid je tu. Tak boleh sebut benda-benda begini. Surah Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus cerita, ni golongan sesat, golongan yang Allah derhaka. Oh, ekstrim. Nak kira begitu. Sebut Quran tu ekstrim. Ni golongan ni duk main naratif mereka. Ngaji sikit jumpa syirik. Ni kita yalah, dia jadi malu-malu dah nak sebut. Kesannya pada masyarakat apa dia? Tadilah. Tak apa asalkan kita orang mengaku sebagai keturunan Nabi, mari kita pun sambut munasyid ramai-ramai, kopek udang pada dia. Kemudian mari pula siapa-siapa ni kita terima. Asalkan jangan sebut syirik, bid'ah, jangan sebut. Sedangkan ini kalimah Quran, kalimah Rasulullah yang mesti kita mengaji. Kalau kita nak faham tauhid, kita kena mengaji syirik tu apa. Wajib. Takkan sempurna tauhid tanpa faham syirik tu apa. Takkan sempurna kufur, takkan sempurna iman kalau tak kena kufur itu apa. Takkan sempurna sunnah, pengajian kita tentang sunnah, kalau bid'ah kita tak kenal apa benda. Jangan sebut bid'ah. Jangan sebut syirik. La ilaha illallah.
Mengaji pasal syirik, jangan sebut syirik. Ini ekstrim. Dia dah sampai tahap tu sekarang. Takut nak sebut ni. Raja dengar ustaz-ustaz duk mengaji dan duk mengajar dalam TV apa semua sebut benda-benda begini. Tak nak. Mereka tak nak sebut ni ciri-ciri golongan sesat. Dia tak nak. Ni nak mengata orang ni. Quran hadis tu memang untuk orang. Tak ada ya ayyuhal baqarah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas. Yani. Tapi perbahasan kita lagi sekali untuk kata orang ni sesat, orang ni kafir, orang ni tak boleh. Sebab itu adalah dalam realiti hari ni dia bidang kuasa waliul amri. Tak apalah. Tapi kalau memang individu tersebut sudah mati dan memang ada ulama sebut dia kufur, dia telah sesat, maka kita boleh nukil fatwa tersebut. Saya sebut berapa nama tadi? Lepat, Wan Hizam. Kenapa saya berani sebut? Sebab fatwa tentang mereka memang dah ada. Kalau tak ada, saya tak berani sebut. Kenapa? Dia tengok ni kena saman aku. Tapi sebab ada. Memang ada. Ahmad Lasmana, apa semua tu, Haji Syahari, memang ada. Maka kita sebut. Benda tu ada. Dan rupa golongan ni ramah. Cukup ramah. Kita duk berasa surau masjid hari Jumaat tu penuh ramah ada ni orang okey. Itu tak termasuk lagi agama mataharinya, hak syiahnya, Ahmadiyah Qadianinya yang menerima ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bila orang kata mengaji akidah ni mudah lah, kamu tak faham akidah tu apa. Akidah tauhid tu macam mudah lah, tapi benda yang boleh merosakkan itu sampai ulama tulis kitab berjilid-jilid sampai hari ni duk cerita aliran-aliran yang menyimpang. Yang sepanjang sejarah ni Al-Milal wan Nihal Syarastani, Al-Farqu Bainal Firaq oleh Qahir Baghdadi, dan mutakhir ni ada ensiklopedia dah ajaran-ajaran yang menyimpang tapi tak kufur lagi. Menyimpang, yakni berlawan dengan ahli sunnati wal jamaah, iaitu ahlul bid'ah wad dalal. Jangan sebut bid'ah, jangan sebut. Kita tak sewena-wena sebut. Bukan kita suka nak menerakakan orang apa semua ni. Tapi benda kena sebut. Baru pengajian Islam itu sempurna lah. Tidak ada main begitu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimah. Baik. Islam mengajar kita pintu untuk mengetahui segala perkara tentang makhluk dan alam ghaib, mesti dan wajib hanyalah daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengetahui perkara-perkara ghaib yang Allah sampaikan kepada baginda, tidak lebih dan tidak kurang. Apa buktinya tuan-tuan? Di akhirat kelak Rasulullah akan tunggu kita di haudun Nabi. Dia punya telaga. Siapa pernah mengaji hadis ni akan tahu. Telaga Nabi di akhirat esok. Bila Rasulullah tunggu riwayat Bukhari Muslim dengan pelbagai 70 lebih sahabat yang riwayatkan tentang haudun Nabi ni. Jadi bila manusia akan mari, kita lah akan pergi cari telaga tersebut, Rasulullah tunggu. Dan Rasulullah cam kita ni umat baginda. Maka dalam syarah Profesor Dr. Umar Salim Ashqar, antara lain sebab Rasulullah kenal kita ni umat baginda kerana bersinar-sinarnya anggota wuduk kita. Dalam hadis lain pula, menyebabkan macam IC kita lah di akhirat. Rasulullah memang tak tukar dah. Kamu ni bukan umat Nabi Musa. Memang umat Nabi Muhammad. Sebab cahaya tadi, anggota wuduk kita. Telanjang bogel ke belakang ni? Telanjang bogel belakang, mana kita tahu. Nah, jadi itu Rasulullah tengok, tahu ni umat aku. Jadi umat Nabi Muhammad ni boleh mari ke haudun Nabi yang bentuk 4 segi tepat, yang satu sisi antara Madinah sampai ke Yaman. Ada pelbagai riwayat sebut tempatnya. Berapa ratus kilometer, balik cek Google, itulah satu sisi. Jadi besar mana wallahu alam. Airnya daripada Al-Kautsar syurga, daripada salurannya minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Airnya kal misk, abyadu minal misk, al abyadu yakni putih, dan baunya misk yakni kasturi. Gambarannya yakni bakal ahli syurga duduk di yaumil mahsyar, dah rasa nikmat syurga. Tapi dengan syarat dapat pergi. Masalah takut tak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Sampai saja di syurga, di haudun Nabi dibenarkan minum. Dan bila minum saja lam yazma abada, tidak akan dahaga selama-lamanya. Selama mana pada mahsyar kemudian tak akan dahaga bersamamu.
Minum sekali saja. Jadi kalau kita tak boleh minum air daripada telaga Nabi ni tuan-tuan, habislah kita. Na'udzubillah min zalik. Itu. Dan yang paling menariknya, hadis ni sebut, kisah ni sebut dalam pelbagai riwayat, ada kumpulan yang datang, Rasulullah kata a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal mereka, mereka kenal aku. Thumma yuhalu baini wa bainakum. Tapi ada halangan antara aku dan mereka. Mereka tak boleh mari. Setengah sebut malaikat tak bagi. Kamu tak boleh. Rasulullah kata dalam satu riwayat, ashabi, sahabat aku tu. Kenapa tak bagi? Setengah riwayat sebut ummati tak ada. Ashabi yani. Sahabat aku. Kemudian malaikat ataupun Allah Taala sendiri bagi tahu Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tak tahu apa yang mereka telah buat selepas daripada kematian kamu. Hadis ni sahih. Mengisyaratkan Rasulullah lepas mati tak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku atas muka bumi. Kerana itu sahabat baginda, level sahabat, yakni zaman yang dekat dengan Rasulullah. Musailamatul kadzab apa semua tu kan, mereka masuk Islam zaman Rasulullah hidup, dan status mereka asalnya sahabat sebelum mereka mati murtad. Riddah zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa ramai? Ratus ribu. Bukan seorang dua, tuan-tuan, yang ikut Musailamatul kadzab nak lawan dengan Abu Bakar ni. Ratus ribu minta maaf, kena cek balik. Tapi ribu-ribu. Ratus ribu saya tarik balik, tapi ribu-ribu. Pertemuan yang besar dengan Abu Bakar Siddiq. Cek balik. Ramai. Jadi golongan ni mari di akhirat esok-esok nak minum air telaga Nabi ni. Tak dapat. Malaikat kata, ataupun setengah riwayat mengisyaratkan macam Allah yang kata pada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas kematian kamu, hai Muhammad. Hadis ni menafikan golongan-golongan sufi tarikat yang kata Nabi Muhammad bila mati dia tahu segala apa urusan atas muka bumi ni, dia duk jaga rezeki orang ni lagi, bila orang panggil dia boleh mari, ya qadha, apa semua. Habis terbatal dengan hadis ni satu. Yakni Rasulullah bila mati tak tahu dah urusan atas muka bumi, melainkan apa yang Allah Ta'ala nak baginda tahulah. Macam kita selawat pada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, malaikat bawa pada Rasulullah, itu cerita lain. Ni kata kena balik pada hadis ni. Nampak tak? Jadi bila begitu, mereka ni tak boleh masuk minum. Rupa-rupanya setengah syarah menyebutkan mereka ini adalah sahabat Nabi yang telah murtad. Riddah lah, golongan-golongan riddah. Yang masa Rasulullah wafat mereka masih Islam. Bila Rasulullah wafat mereka telah menjadi golongan ahlul riddah. Maka mereka ini Rasulullah tak tahu mereka kalau tak mesti Rasulullah tahu. Hadis ni jelas sebut. Tengok telah menafikan segala dakwaan golongan sufi tarikat yang duk kata wali boleh mentadbir alam lah apa-apa ni. Kamu ingat Allah ni siapa? Dia buat macam Allah ni. La haula wala quwwata illa billah. A'udzubillah min dzalik. Dia buat Allah ni memerlukan makhluk untuk takbir alam ni. Tasarruf bil qaum. Yakni tasarruf. Allah bagi mandat pada wali-wali tertentu ni untuk jaga Malaysia, jaga urus rezeki. Wali-wali ni boleh baca isi hati. Jadi kalau dia suka kita gak, rezeki banyak. Kalau hari ni kita buat dia marah tiba-tiba, nanti kenalah apa-apa saya ajar pada kita. Apa ni, tuan-tuan? Makhluk Allah ni, Allah Khalik, kita makhluk. Makhluk ni ada jin, ada malaikat, ada manusia, ada alam binatang apa semua ni. Yang roh. Wali-wali Allah ni kategori mana? Cuba kita tahu. Wali-wali Allah yang mereka dakwa wali yang boleh mentadbir alam, pergi alam akhirat, naik langit, turun balik, masuk kubur, ikut dan suka hati ni, kategori mana? Ini pun pening lah kita fikir. Pandai-pandai mereka ni. Rupa-rupanya mereka letak kategori roh yang boleh berfungsi. Roh boleh berfungsi ni agama Hindu Buddha punya pandangan. Itu akidah mereka. Roh tok nenek moyang boleh hidup balik, boleh bagi rezeki murah. Itu Hindu Buddha dengan falsafah dulu punya akidah. Tak ada dalam Islam. Islam orang mati, masuk barzakh, duduk diam-diam situ. Kena azab ataupun kena dapat nikmat. Sampailah akhirat. Termasuk roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Illiyin, di sisi tertinggi. Mana wallahu a'lam.
Mari buat ni. Oh, Rasulullah ikut, nak mari, nak tubik, nak keluar, telefon mari. Apa katun cerita ni? Ni pengaruh falsafah, pengaruh batiniah. Dia panggil Gnosticism. Kemistikan dalam Yahudi Nasara, asal daripada falsafah, kemudian merebak, kemudian mari pula Hindu Buddha, sama lebih kurang tentang ruh belaka. Sebab itulah dalam Quran bila ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, ditanyakan tentang ruh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebab apa? Qulir ruhi min amri rabbi. Urusan ruh Tuhan aku tak tahu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi dan rasul. Sebab kalau dia ahli falsafah, kalau dia ni pemuka agama, pencipta apa semua, dia pasti akan cipta jawapan dia. Oh, Roh ni satu jenis perasaan yang muncul dari kepala otak, kemudian keluar ke hidung. Dia reka-reka. Nampak tak? Tapi sebab roh ni Tuhan ajar daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua nabi bila tanya tentang roh, jawapan sama. Qulir ruhi min amri rabbi. Aku tak tahu. Rahsia Allah. Sebagaimana apa dia? Sebagaimana bilakah kiamat berlaku? Rahsia Allah. Tak ada orang tahu. Ada tok syekh mana tahu, kita jumpa tak kira lah salafi tak salafi pun. Oh, kiamat ni insya-Allah 2 tahun lagi. Tinggal tuan-tuan. Tinggal selalu. Tak kira lah dia bawa 4 baku Quran hadis pun. Boleh dia menerobos satu benda gaib yang Nabi pun tak boleh tahu. Hebatmu kepada Nabi. Tu dalam masalah demon ni, mereka ni, saya pernah sampai satu tahap dia dah bercakap lah tentang ni kita perlu memahami diri kita ni siapa, tentang khosiat-khosiat dululah alam ni, ilmu orang Melayu dulu. Kata ilmu yang Haji mengaji ni, Nabi dengan sahabat pun tak mengaji ni. Kalau kata Nabi Muhammad ada lagi dengan sahabat dia mengaji-ngaji ni. Mana cakap macam tu? Dah betul lah. Haji dakwah benda ni agama Islam. Tapi benda Haji mengajar ni tak adalah Quran hadis. Nabi tak ajar. Bermaksud Haji lebih hebat pada Rasulullah. Dia kata, mana begitu? Lah. Inilah golongan makrifat hakikat apa semua tu. Dia takwil habis Quran apa semua begitu begini. Jahat tuan-tuan. Benda ni sudah 1000 tahun di alam Melayu kita. Sebab tu saya kata nak buang benda ni 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi, tu je lah. Tapi kena buat lah. Sikit-sikit macam kita buat hari ni tak? Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Kita berhabis perenggan ni Baik. Malah Rasulullah SAW hanya mengetahui perkara-perkara gaib yang Allah sampaikan kepada baginda, tidak lebih dan tidak kurang. Perbahasan mengenai perkara ini sudah kita panjangkan dalam karya sebelum ini, iaitu Naskah Israiliyat Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Okey, kita berhenti situ insya-Allah. Ada soalan ke? Baik. Dalam isu seni bela diri Melayu silat ni memang tak dapat dinafikan. Terlalu banyak elemen-elemen mistik-mistik yang memang termasuklah benda yang kita bercakap tadi tu. Ada unsur bomo, jin apa semua, memang ada. Orang yang beritahu ni orang yang terlibat, orang yang sudah insaf dah tinggal benda-benda begitu. Dia meratik, dia macam golongan yang duk berzikir apa semua, nak cari, nak bar, nak apa tu, macam-macam lah. Dan akhirnya mereka dapatlah dengan bantuan jin iblis apa semua. Tapi benda tu temporary saja, tak kekal pun. Dan alhamdulillah memang ada guru-guru silat yang mula sedar tentang perkara tersebut. Dia cuba islahkan, dia cuba tajdidkan bahawa silat ni mata-mata silat lah. Tak payahlah duk baca mantra, panggil setan iblis apa semua. Tak payah. Nak bersilat betul lah. Kenapa nak kena pakai tangkal? Nak kena baca mantra tu, mantra ni, nak jadi kebal apa semua. Saya selalu sebut, kebal punya kebal, duk bersilat apa semua, bukan main anak murid ramai, meisah melentik. Balik rumah, bini jekah. Tak kebal mana juga rupanya. Nak katanya benda tu mengaruh lah. Memang ada orang kebal, betul. Masa tu, dia duk bersilat tu, terbang lah. Boleh ke? Dulu apa, Nasrul Haq apa? Tengok
pokok kelapa jatuh, betul. Tapi dia tak belajar bahawa tu kemungkinan istidraj daripada Allah, sihir, bantuan jin iblis. Tu dia tak mengaji bab tu. Nah, bila kita tengok kita tahu dia tak boleh. Cumanya ada guru-guru silat lama ni usaha untuk islahkan ada. Tapi akhirnya dia tak jadi popular. Dia akan jadi Wahabi dalam silat lah pula. Itu masalah. Nah, padahal dia kata fokus pada silat betul lah. Nah, nak kuat tubuh badan, main push up ke apa semua, angkat berat masuk pergi gym. Duduk berzikir, duduk menurung buat apa aja. Ni tak boleh, nak fast track. Kalau yang ni lambat panjang cerita. Kalau yang ni baca 2-3 ayat, kawan tu mari settle masalah. Itu sebenarnya orang Melayu ni nak cepat hebat, nak cepat kaya. Nak cepat kaya kena tipu pacarah pada apa dia? Ni skema-skema apa semua ni. Dulu kena tipu dah. Semalam kena tipu pula. Nah, ni ayah-ayah kita yang pencen ni. Dulu kena tipu dah kau skin cepat kaya. Tipu-tipu kena tipu pula. La ilaha illallah. Tengok. Sebab apa ni? Nak cepat kaya, nak cepat masuk syurga. Ajaran sesat kenapa sampai hari ni? Antara offer ajaran sesat adalah taubat tak payah, kena qada solat, tak payah qada, payah bulan-bulan pada tok guru kita. Settle masalah. Nah, dia tak pernah sembahyang 30 tahun. Mari jumpa Tok Imam Kapung, dia tanya. Saya tak sembahyang 30 tahun. Kena qada belaka kau. Kawan ni tak mengaji banyak. Mengaji mazhab Syafi'i versi ustaz dia saja. Tak boleh ustaz kami mengajar mazhab Syafi'i, kena qada, wajib. Wajib qada. Dia kira sehari 17 rakaat. Kali 365 hari. Kali 30 tahun. Dia kata. Nah, kalau kita belajar lebih sikit, kita tahu di sana ada pandangan yang kata cukup dengan bertaubat nasuha dan konsisten, lepas tu jangan tinggal adalah untuk sementara. Tapi kemudian dia mengaji, tiba-tiba dia kata rasa nak qada. Itu fadhal lah, itu masalah dia lah. Tapi nak kata ada ruang-ruang itu. Kat jenis tak cerdik. Dia kata tak boleh. Tok Iman dengan jelek 30 tahun untuk solat. Allahu akbar. Kalau mati sekarang agak mana? Jam kawan tu, dia kira. Dia pula accountant ke apa semua, cekak mengira. 17 rakaat kali 365 kali 30 tahun. Berapa puluh ratus ribu rakaat dia kata. Tak jadi taubat kita sepatutnya tak apa haji bang, tak apa bang. Gini cerita dia. Mulai hari ni abang taubat sungguh-sungguh, istighfar pada Allah, solat solat taubat ni ada sunnah. Taubat apa semua begitu begini. Istighfar sungguh-sungguh, niat apa. Sembahyang lepas ni jangan tinggal. Hak lepas tu memang ada pandangan kata cukup dengan taubat nasuha, insya-Allah terbatal belaka. Sebab orang taubat nasuha ni dosa dia begini. Dia pun dengar, ya ke? Iya, memang ada. Tunjuk bukti. Oh ya, sungguh okey. Lepas tu lama dia mengaji situ, dia mengaji sini. Lama-lama dia pun mengaji mazhab Syafi'i. Wajib sungguh. Dia nak qada sendiri, ikut dia lah. Tapi tak apa. Ini mukaddimah, tak ada kawan tu buat apa-apa. Mandi wajib pun tak lagi dia. Nah, tiba-tiba jam lah. Itu fiqh dakwahnya. Nah, cara kita entertain ataupun cara kita berinteraksi tu. Wallahu a'lam. Yang kita berhenti situ insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.